Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat. Hari ini kita dapat kabar gembira. Walaupun belum disahkan, kabarnya saudara kita, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun menghantar surat peletakan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau dia dah letak jawatan dia, maknanya terserah kepada yang di Pertuan Agong. Kenapa dia letak jawatan mengejut? Wahai semalam dah berjumpa dengan ketua-ketua parti. Sebabnya ialah dia terikat dengan janjinya untuk melaksanakan undi percaya ataupun keabsahan dia, yang dia mempunyai cukup majoriti di dalam Dewan Rakyat untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Apa yang kita tahu dan kita maklum bahawa telah pun dinyatakan 18 hari bulan ini hendak dibuat dengan segera, kerana berapa perkara tunggakan kerja telah berlaku, kerana keabsahan ini telah menjadikan kerajaan ini sebenarnya sudah runtuh, sudah tak valid, tidak punya bidang kuasa lagi, hilang majoriti. Dari itu, untuk melancarkan pentadbiran negara ini, setelah diketahui bahawa pihak kerajaan, iaitu Kerajaan Muhyiddin, hanya berada dalam posisi 105, berbeza dengan pihak pembangkang 115. Dari itu adalah pelik bagi sebuah kerajaan yang secara jelas telah dibuktikan melalui beberapa kenyataan media sosial dan juga hantaran surat rasmi kepada Istana Negara bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ini, atau ringkasnya Kerajaan Muhyiddin Yassin ini, telah pun kehilangan majoriti. Dari itu, Muhyiddin Yassin kena buat dengan segera, sekurangnya 18 hari bulan Ogos ini. Dari itu, selaku ketua kerajaan dan mempunyai bidang kuasa untuk memanggil sidang khas parlimen, beliau enggan melakukannya kerana sudah pasti dia akan tewas di dalam pengiraan undi ini. Kerana dalam keadaan perang media sosial dengan hantaran-hantaran, sama ada gimmick benar atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi serangan media sosial dalam bentuk cyber, perang urat saraf yang membangkitkan ada usaha untuk membeli undi dengan call sign dia durian, ataupun kod dia durian, 30 juta, maka setiap orang sekarang amat bimbang untuk menzahirkan secara rasmi untuk menyokong kerajaan Muhyiddin ini. Kerana dalam keadaan sekarang, barang siapa yang buat pengumuman menyokong Muhyiddin Yassin secara automatiknya, secara cepatnya, boleh ditafsirkan sudah menerima habuan durian. Ini kalau berlaku, bukan saja hilang maruah diri ahli parlimen itu, tetapi kaum keluarganya berketurunan. Dari itu saya rasa tidak mungkin ada dalam keadaan survival sekarang kerajaan Muhyiddin ini, dalam keadaan genting, di hujung tanduk ini, ada orang yang nak umumkan dia akan menyokong Muhyiddin. Lagipun Muhyiddin perlukan sekurang-kurangnya 10 orang. Dia ada 15, jadi kita nak naikkan 115, 10 orang. Siapakah 10 orang itu yang boleh membuat kenyataan? DAP 42 kekuatan tak mungkin. Mereka kuat dengan iktizam mereka. Kemudian Amanah dengan 11-nya kemungkinan juga tidak. Pejuang dengan 4-nya kemungkinan juga tidak. Warisan
dengan 8 kekuatan dia pun kemungkinan tidak. Semua orang sekarang ini ialah memandang ataupun fokus kepada PKR yang mempunyai lebih kurang 35 kursi ini, 35 kursi. Jadi 35 kursi inilah yang sekarang fokus orang yang nak melompat pun daripada PKR. Kerana kemungkinan mereka merasakan jika duduk dalam PKR pun tak dapat apa-apa, baik menyokong kerajaan Muhyiddin, dapat juga duit durian 30 juta. Barisan Nasional ataupun UMNO khasnya dah jelas 14 orang konsisten mematuhi keputusan parti. Mungkin 14 orang ini masih lagi berminat untuk bertanding di atas tiket UMNO, maka dia membuat keputusan awal supaya yang 23 orang lagi ataupun 24 orang lagi, kita semua 37 campur 1 38, masih lagi berdolak dalih. Tetapi hari ini jika Muhyiddin atau besok atau lusa peletakan jawatan diterima, mereka yang tidak membuat pendirian menyokong kerajaan, tidak menyokong kerajaan Perikatan Nasional ini, tetap dianggap sebagai pengkhianat UMNO, main dua kolam, opportunist politik dan melanggar perlembagaan parti. Jadi kena harap-harap hari ini lah hari terakhir sebelum kenyataan rasmi dibuat oleh Perdana Menteri untuk meletakkan jawatan orang-orang UMNO dalam kerajaan, iaitu tim menteri dan timbalan menteri dan penyokong-penyokong lainnya kena membuat pendirian. Kalau tidak, UMNO kena mengambil tindakan kepada mereka. Kalau tidak ada tindakan pun, kita tidak akan bagi mereka peluang bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. Itu pandangan saya. Jadi itu sajalah tuan-tuan, dalam masa yang terdekat ini kita melihat dari segi perlembagaan. Jadi sekarang ada soalan, siapa bakal jadi Perdana Menteri? Saya nak bercakap, saya bukan pakar perlembagaan ataupun undang-undang, tetapi knowledge yang saya ada, kerajaan hari ini jika letak jawatan yang di Pertuan Agong, dahulukan dulu Ketua Pembangkang, memberi tawaran kepada Ketua Pembangkang untuk menubuhkan kerajaan. Maka Ketua Pembangkang mesti menunjukkan sokongan ahli-ahli parlimen dia. Kita sedia maklum, pihak pembangkang juga tidak mencukupi majoriti jika UMNO tidak berkombinasi. Jadi bagaimana nak diatasi benda itu? Dari itu, untuk mengelakkan berlaku pilihan raya, UMNO jangan berdolak dalih, konsisten. Kita gunakan formula DAP di Perak, kerajaan boleh ditubuhkan, kita tidak membantah, tetapi UMNO tidak terlibat sehingga pilihan raya yang akan datang. Maknanya kingmakernya kepada 15 orang ahli parlimen UMNO ni. Kalau dia menarik sokongan, maka kerajaan Pakatan Harapan ke atau apa pun akan jatuh dengan sendirinya. Dari itu, untuk bagi kepada rakyat masa selama 6 bulan atau 7 bulan sehingga kalaulah benar kerajaan baru boleh meredakan jumlah jangkitan COVID 20,000 ni jadi 5-6,000, 3-6,000, maka kita tidak ada sebab untuk tidak menyokongnya. Jadi soal yang pokok sekarang, UMNO mesti mempunyai satu pendirian politik, bukan terlibat dalam jajaran baru. Jadi itu sajalah yang saya nak katakan. Siapa bakal Perdana Menteri? Kalau orang tanya saya kata konvensinya yang di Pertuan Agong kena panggil Ketua Pembangkang. Seperti mana yang saya tulis, waktu Benjamin kalah Netanyahu, Perdana Menteri Israel, Presiden Israel panggil Ketua Pembangkang dulu. Tetapi Ketua Pembangkang menolak tawaran jawatan Perdana Menteri, sebaliknya bagi kepada rakan kongsinya dalam pembangkang jadi Perdana Menteri dengan perjanjian setiap mereka ada masanya, iaitu apa dipanggil, mereka akan bergilir bagi jawatan itu. Bagi jawatan itu antara Ketua Pembangkang dengan Perdana Menteri baru yang dilantik.
dari itu kita di Malaysia juga saya rasa UMNO juga boleh kompromi begitu. Antara ketua pembangkang dengan Presiden UMNO untuk bergilir. Tetapi dalam keadaan bergilir ini, UMNO tidak boleh memegang jawatan apapun di dalam kerajaan, termasuk pengurusi GLC. Ini kena faham. Jadi itu yang penting sekali kita melihat. Jadi negara sekarang ni berdepan dengan masalah cabaran yang besar. Jadi pada saya, jika tidak ada kesepakatan antara puak pembangkang 115 ini yang telah menjatuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin ini, maka barulah datangnya kerajaan interim ataupun Perdana Menteri interim ke arah pilihan raya. Mana Perdana Menteri yang interim ini di samping meneruskan pentadbiran awam yang biasa, perjalanan kerajaan yang biasa, dasar-dasar yang ada atau menambah dasar baru, tugas dan fungsinya yang penting ialah untuk mengadakan pilihan raya dalam masa kurang daripada 6 bulan untuk membolehkan kita berdepan dengan pilihan raya umum. Ya, jadi kalau ada cadangan untuk meletakkan Tengku Razali sebagai Perdana Menteri interim, ia adalah pilihan kedua. Pilihan pertama ialah kepada ketua pembangkang. Jika pelantikan ketua pembangkang tidak dipersetujui dalam blok pembangkang, maka yang di-Pertuan Agong boleh melakukan pelantikan Perdana Menteri interim. Jadi untuk makluman tuan-tuan, kelebihan dia apabila Perdana Menteri letak jawatan dalam bentuk surat kepada Istana Negara, maka pembubaran parlimen tidak boleh dilakukan. Di dalam perlembagaan menjelaskan jika Perdana Menteri di dalam parlimen menghadapi undi tidak percaya, maka dia ada dua pilihan. Sama ada letak jawatan atau membubarkan parlimen dan dia masih lagi Perdana Menteri caretaker. Jadi ini kena dipahamkan betul-betul oleh semua pendengar kalau tidak memahaminya. Jadi soal isunya sekarang ialah dia meletakkan jawatan. Maka tak timbul soal dia berhak untuk membubarkan parlimen. Kecuali 18 hari bulan ini dia berdepan dengan undi tidak percaya dan dia kalah, dia ada dua pilihan. Pilihannya meletakkan jawatan, orang lain jadi Perdana Menteri. Membubarkan parlimen, dia menjadi Perdana Menteri caretaker sehingga pilihan raya itu berlangsung. Sama ada dia kalah atau tidaknya. Jadi saya faham dengan penjelasan saya ini, tuan-tuan dan perempuan yang menonton live saya akan faham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.